Jangan duduk hidup dalam rumah tangga suami isteri. Yang laki ni Zakaria lah, cakap pang cakap. Bini naik lemah perut. Bukan semua bini suka laki duduk pang ni. Bila laki duduk pang ni, bini sengah dia tunggu bercantik ni, sekali dia kata ya. Dah dia kata kat laki dia, dah semua orang tak betul, kita tu betul semua ke? Dia kata macam tu. Ui, laki ni hak tengah duduk pang terus sengap. Bini ni jangan buat pasal tuan-tuan, dia bagi buah tu aja. Amoi dia kata sampai semua tak betul ni, kita tu betul semua kan? Bagi banyak tu ya. Dan pergi buka sahabat baca, dan bangkit, pergi gula-gula tak mau nak layan dah. Nampak tuan-tuan pasal apa? Pasal dia tahu diri dia macam mana. Jadi dia kata apa? Ramadan hak nak main ni tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi SAW tidak pernah banyak puasa sunat melainkan pada bulan Sya'ban. Dalam syarah dia beritahu, dia kata Nabi SAW tidak puasa penuh bulan Sya'ban, tapi Nabi SAW banyak puasa pada bulan Sya'ban. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi SAW bersabda, Nabi kata khudhu minal a'mal ma tutiqun. Nabi kata beramallah kamu setakat mampu kamu. Tuan-tuan, Islam ini agama yang sangat bertimbang rasa. Islam tidak akan suruh kita buat benda yang kita tak mampu buat. Islam tidak akan memerintahkan kita buat satu benda beyond kemampuan kita. Tak ada. Semua benda yang Allah suruh dalam Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW ialah within kemampuan kita. Dia ada dalam kemampuan kita.
Dan Nabi kata khudhu minal a'mal ma tutiqun. Nabi kata kamu nak buat amal takak mampu. Fa inna Allah la yamalla hatta tamallu. Nabi kata kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan jemu bagi pahala. Cuma takut kamu jemu nak beramal. Kamu buat amalan banyak mana pun Allah boleh bagi pahala. Takut kamu tak mampu nak beramal. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi SAW bersabda, Nabi kata ahabul amal ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan itu ialah amalan yang kamu konsisten. Kamu konsisten walaupun sikit. Wa in qalla maksudnya walaupun qalil, walaupun sikit. Contohnya satu orang daripada umur 25, dia buat sembahyang duha tak tinggal sampai hari akhir hidup dia. Lain tak buat. Tahajud tak pernah dia bangkit sembahyang tahajud, tapi sembahyang duha daripada umur 25 sampai hari mati dia tak tinggal. Allah suka. Satu orang yang konsisten, satu orang yang istiqamah di dalam melakukan amalan, walaupun benar dia buat tak banyak mana, tapi dia konsisten. Main masjid tak pernah dia tak bubuh duit dalam tabung masjid. Buh tak banyak, RM1 dah. Tapi daripada umur dia berapa dulu, bila-bila sampai masjid RM1 masuk. Allah suka. Demikian cantiknya yang dikatakan Islam ini, dia tak membebankan kita. Tapi Islam sangat menghargai orang-orang yang konsisten di dalam beramal. Persoalannya ialah pasal apa Nabi SAW pilih Syaban untuk jadikan bulan yang Nabi banyak berpuasa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, kata dia, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال حديث حسن رواية إمام النسائي. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, tuan-tuan, Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah itu anak angkat Nabi, bapa dia Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Nabi ambil bapa dia, Zaid bin Harisah, jadi anak angkat. Bila Zaid dapat anak, Nabi ambil anak Zaid pula jadi anak angkat. Dua-dua beranak ni kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayatkan hadis ni. Dia kata, qultu ya Rasulullah. Satu hari Usamah bin Zaid bin Harisah, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Dia kata, ya Rasulullah. Ini sahabat, tuan-tuan. Dalam syarah hadis ini, kalau tuan-tuan baca, dia cerita dekat kita, dia kata menjadi kebiasaan para sahabat Nabi. Mereka ni sentiasa do observe Nabi. Orang Penang kata du usyar Nabi. Nabi ni dia macam mana, dia bercakap macam mana, pakaian dia macam mana, apa pakaian yang dia selalu pakai, Nabi kalau pakai serban macam mana, Nabi ni, semua ni sahabat observe. Apa Nabi suka, apa Nabi tak suka, kalau Nabi marah, muka macam mana, semua benda diceritakan oleh sahabat.
ridwanullah alaihim ajma'in. Hari ini kita jumpa hadis Usamah bin Zaid bin Harithah. Dia kata kepada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya duk tengok tuan, lain bulan, kalau nak banding dengan Syaban, Syaban ni tuan banyak puasa." Dia kata. Ada apa cerita di sebalik Syaban itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Nabi kata ini satu bulan yang duduk di antara Rajab dan Ramadan. Syaban ini satu bulan yang duduk di antara Rajab dan juga Ramadan. Zalika syahrun yaghfulu an-nas. Bulan itu, yakni bulan Syaban itu, bulan yang manusia ghaflah. Yaghfulu. Kan kita ada sebuah ghaflah, hang ni betul-betul ghaflah. Ghaflah tu maksud dia lalai. Orang Penang ni banyak cakap Arab. Kita ni ghaflah. Ghaflah tu bahasa Arab. Maksud dia apa? Lalai. Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Nabi kata Syaban ini satu bulan yang kebanyakan orang lalai. Dia terlalai. Tuan-tuan, 25 hari lagi Ramadan. Tuan percaya tak? Macam duk terdengar-dengar lagi suara ni Al-Fadhil Imam kita, Syekh Sudais kita. Masya Allah, dia main melalui akramanallah bihudurik. Allah muliakan kita dengan kehadiran dia. Orang panggil Syekh Sudais. Tak lagi Aisyah dia ditarik Sudais. Kita macam duk terdengar-dengar lagi imam duk semayang tarawih, duk baca ala-ala Sudais, ala-ala Syuraim. Mai pula Ramadan. 25 hari lagi insya-Allah. Allahumma balighna Ramadan. Kita minta, ya Allah bagi kita sampai ke bulan Ramadan. Nabi kata apa? Syaban ini satu bulan yang kebanyakan orang dia ghalid, dia lalai, dia jadi ghaflah. Padahal Ramadan duk ada berapa hari lagi? Dia duk ghalid lagi. Sepatutnya Syaban ini menjadi bulan kita dah start warm up. Dah start dah. Jangan nak main first Ramadan baru nak buat semua. Tak boleh. Demam kita nanti. Kita dah kena start dah. Kena bangkit dah, sembahyang tahajud, kena banyak dah baca Quran. Pasal apa? Bila dia masuk satu Ramadan itu kita dah cantik dah. Tapi Nabi SAW kata, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Itu bulan manusia selalu lalai. Dia duk balik lagi dengan Syaban ini. Dan Syaban itu bainar Rajab wa Ramadan. Dia duk ada antara Rajab dengan Ramadan. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. Tuhan kata apa? Syaban ini Allah pilih menjadi satu bulan di mana amal kita akan dibawa naik kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin. Dalam Syaban ini, daripada first Syaban sampai hujung Syaban ini, tak tahu hari apa. Itu rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah pilih Syaban untuk ambil satu hari di dalam Syaban itu untuk angkat naik amalan kita kepada Allah. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi kata, dan aku suka kalau sekiranya amal aku dibawa naik dalam keadaan aku berpuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita semua, termasuk saya, teringin apa tuan-tuan? Teringin kalau boleh Allah bagi kita mati hari Jumaat. Teringin. Tuan-tuan, dia main umur. Bila dah main 50 lebih, duk main 60 lebih, duk main 7. Apa lagi kita mau tuan-tuan? Apa lagi kita mau? Kita mau kita punya ending cantik. Itu aja. Kalau boleh, minta ya Allah bagi mati hari Jumaat. Kalau boleh ya Allah ambil kita masa bulan Ramadan.
Kalau boleh ya Allah, minta ambil kita tengah solat. Kalau boleh ya Allah, ambil kita tengah kita puasa. Kalau boleh ya Allah, ambil kita tengah kita tawaf, umrah ataupun haji. Kalau boleh ambil kita waktu kita dalam ihram, haji ataupun umrah. Kalau boleh ya Allah, bagilah kita dapat satu tempat dikebumikan di Baqi', Madinah. Kalau boleh. Semua orang nak macam tu. Semua minta, ya Allah bagi dekat aku husnul khatimah. Tapi Nabi SAW sendiri wafat hari Isnin. Ada hikmah dia. Nabi sendiri sebaik-baik manusia. Nabi itu sebaik-baik manusia. Maka mati hari Jumaat itu bukan penanda kebaikan seseorang. Bukan. Tapi itu salah satu kebaikan. Oh, kalau dia ni tak mati hari Jumaat, dia ni tak bagus. No. Because what? Nabi SAW wafat hari Isnin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, waktu dia sakit menjelang kematian dia, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, anak dia, Aisyah duk ada dekat dia. Dalam keadaan dia nazak, dia tanya Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, hari ni hari apa? Ayul yaum hadha? Ni hari apa? Aisyah kata, yaumul isnain. Ayah, hari ni hari Isnin. Abu Bakar kata apa? Dia kata, ya Allah, kalau boleh ambillah aku hari ni. Pasal apa? Pasal hari Isnin hari kewafatan sahabat baik aku, Nabi SAW. Kalau boleh ambil aku hari yang sama dengan hari Nabi. Makna kalau tak dapat mati hari Jumaat, hari apa pun tak apa. Kerana itu bukan indikator baik buruk seseorang. Bukan satu tanda baik atau buruk seseorang. Cuma kalau boleh, kalau Allah bagi kita pilih, kita nak pilih hari Jumaat. Tapi yang penting apa dia? Biar masa Allah Subhanahu Wa Taala ambil kita, kita dalam keadaan ready. Dan kita yang paling penting, tidak dalam keadaan duk buat dosa. Na'udzubillah min zalik. Sebab every minute, every single second, kita kena selalu pastikan jangan buat dosa. Pasal apa? Takut time tu dia pergi ambil kita. Nak mati hari apa pun tak apa. Jangan kita diambil Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tengah duk buat dosa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada hadis banyak cerita tentang amalan diangkat. Bukan sahaja dalam bulan Syaban. Bahkan ada hadis mai dekat kita cerita tiap-tiap hari amalan kita diangkat. Satu hari 2 kali. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata malaikat ambil shift malam dengan siang. Malaikat hadut jaga kita ni, raqib dengan atid, kiraman katibin ini kerja ikut shift. Shift siang dengan shift malam. Yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Mereka pass baton macam orang lari 4 kali 100. 4 kali 100 meter.
Lari, kawan hak kedua duk tunggu. Pass baton, dia macam ni, dia duk suar tangan. Tak lepas lagi, dia duk lari pelan-pelan, lari sampai habis hujung. Apa punya orang. Pak kata dapat tangan dia pula pulun. Sampai pula orang ketiga, orang keempat, sampai garisan penamat. Pass baton, dia panggil. Duk pass baton. Malaikat yang duk buat shift jaga kita ni, shift siang dengan shift malam ni, dia pass baton bila? Dia pass baton asar dengan subuh. Subuh, malaikat malam pass dekat malaikat siang. Malaikat siang pula kerja tulis. Sampai asar sekali lagi, malaikat siang pass pula dekat malaikat malam pula sambung tulis. Siapa kata? Nabi SAW kata. Hadis ini sahih ke tak ke? Ini hadis first grade, hadis riwayat Al-Bukhari. Apabila dia ambil saja report, dia naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Bila sampai di depan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya malaikat yang duk rekod kita ni. Allah tanya wa huwa a'lamu bihim, sedangkan tak tanya pun Allah tahu. Nampak hadis beritahu kat kita. Takut sekali ada orang manusia duk ingat apa? Wih, Tuhan boleh duk kena tanya apa? No. Itu formality. Itu formality sebagai nak tunjuk tanda adil Allah kepada manusia. Maka Nabi SAW kata apa? Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Tuhan tanya kepada malaikat yang ambil report ni, sedangkan Tuhan Maha mengetahui. Kaifa taraktum ibadi? Tuhan tanya malaikat yang naik ni, Tuhan tanya, masa hang tinggal tadi hamba aku duk buat apa? Tuhan tanya. Maksudnya apa? Waktu subuh dengan waktu asar. Masa nak tukar shift tu. Masa hang nak tinggal tadi ni, hamba aku ni duk buat apa? Fayaqulun, jawab malaikat apa? Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggal tadi, hamba engkau tengah sembahyang. Malaikat dia on time. Dia on time. Dia kata tadi masa nak tukar shift tadi tengah sembahyang Syekh ni. Wa atainahum wa hum yusallun. Malaikat ni kata apa? Masa saya nak tinggal tadi dia sembahyang, masa saya turun nak ambil shift dia duduk sembahyang. Subuh dia sembahyang, asar dia sembahyang. Ceritanya apa? Hamba ni bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis tu nak cerita dekat kita apa dia? Satu hari, dua kali. Malaikat duk naik report. Satu hari, dua kali. Subuh dengan asar. Main pula satu hadis lagi, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Allah buka pintu syurga Isnin dengan Khamis. Kita tak payah tunggu bulan Ramadan untuk Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka. No, every day, tiap-tiap hari, pintu syurga dibuka. Bila Allah buka hari Isnin dengan hari Khamis, Allah buka pintu syurga. Fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'a. Bersempena dengan buka pintu syurga itu, Allah bagi pardon. Ini bukan pardon 50%. Bersempena dengan buka pintu syurga itu, Allah bagi ampun. Fayughfaru likulli abdin, Allah bagi ampun kepada setiap hamba itu, la yushriku billahi syai'a, dengan satu syarat utama, dia tidak syirik Allah. Syarat nombor satu, dia Islam, dia beriman kepada Allah, dia tidak buat syirik kepada Allah. Allah buka pintu syurga hari Isnin dengan hari Khamis, siapa terpilih dia dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata Nabi SAW, melainkan rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Melainkan yang kedua. Satu, orang syirik, dia tak dapat. Yang kedua, orang
yang dia dengan saudara dia, tak kira siapa, dia dengan saudara dia ada syahna, ada permusuhan. Dalam syarah hadis dia kata apa? Ada al-adawah, ada permusuhan, ada benci dekat kawan dia. Dia ada satu tak suka dekat satu orang kawan dia. Dia ada satu tak suka kepada satu adik-beradik dia. Dia ada satu tak suka kepada satu jiran dia. Dia ada satu benci, satu permusuhan dengan kawan dia. Orang yang dalam hati dia ada benda ni, ada syahna, fayuqalu, Allah Subhanahu wa taala kata dekat malaikat dia, anziru hazaini hatta yastaliha. Tuhan kata untuk dia ni, nanti sat dulu, jangan bagi pengampunan lagi. Hatta yastaliha, sehinggalah dia buang permusuhan itu. Diulang 3 kali, anziru hazaini hatta yastaliha. Kepada 2 orang ni yang duk bermusuh ni, nanti dulu, hold dulu, sabar sat dulu, jangan bagi pengampunan dekat dia sehingga mereka berdamai. Ulang lagi sekali, anziru hazaini hatta yastaliha. Tunggu dulu, jangan bagi pengampunan sehingga 2 orang ini berdamai. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya apa tuan-tuan? Islam nak suruh kita ni hidup baik-baik, tu sebab bergaduh. Celek mata bergaduh sampai nak pejam mata tidur, bergaduh, benci orang tu, benci, musuh dengan orang tu, tak suka orang ni. Hidup kita penuh dengan berserabut. Diri kita penuh dengan kebencian dekat orang. Jiwa tak tenang, jiwa tak tenteram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ramadan nak mai 25 hari lagi insya-Allah. Ramadan nak mai lagi 25 hari lagi ni, ini satu time, satu bulan training. Untuk kita train diri kita. Buang benda ni daripada hati kita. Setidak-tidaknya sebulan Ramadan ni tak mau ada dalam hati kita benci kat orang, tak mau ada dalam hati kita nak memusuhi orang, tak mau ada dalam hati kita berdengki kat orang, tak mau ada dalam hati kita iri hati dengan orang, tak mau ada dalam hati kita buruk sangka kat orang, tak mau. Sebulan kita kena train diri kita. Buang benda-benda mazmumah ni daripada diri kita. Kena buat benda ni. Tentu tak pernah ke tengok orang Islam duk bergaduh ni? Tak pernah ke? Tentu tak rasa kecewa ke apabila tengok orang-orang Islam di Palestin duk kena bunuh. Lari ni daripada Gaza sampai ke sempadan Rafah dah. Sampai di situ dah. Israel pergi duk tembak bunuh mati orang Islam yang duduk balik Mesir, tak buka pintu untuk nak tolong mereka. Itu dalam skala besar, dalam satu contoh besar yang berlaku di peringkat dunia. Benda yang sama berlaku di peringkat kita. Kita sama-sama orang Islam. Kita boleh bermusuh, kita boleh berdengki. Yang permusuhan dan dengki kita itu, kita curah masuk dalam social media. Satu dunia orang baca. Orang tahu kata A benci dekat B. Sedangkan A dengan B, dua-dua orang Islam. Apa tuan-tuan kita nak bercakap tentang soal orang Mesir tak mau buka sempadan Rafah, tak mau bagi orang Palestin masuk. Kita sendiri duduk di sini pun, kita ada perangai sama, kita tak mau nak berbaik-baik, sama-sama orang Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala nak bagi padan, nak bagi keampunan, Allah kata dekat orang yang ada bermusuhan di antara sama-sama orang Islam ini, tunggu dulu, jangan bagi pengampunan dekat dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kesan daripada permusuhan sama-sama orang Islam ini sangat buruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar.
Atau kama qal, hadis hasan sahih riwayat Ibnu Majah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda. Nabi kata rubba. Rubba maksudnya apa? Berapa ramai. Rubba. Berapa ramai. Saim. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Nabi kata, berapa ramai daripada orang yang puasa, dia tak dapat apa, melainkan dia dapat lapang saja. Wa rubba qa'im. Nabi kita dah berapa ramai orang yang qa'im, yang bangkit qiyamul lail. Pukul 4, pukul 4.30, pukul 5, bangkit dah. Masuk pancong dah, gosok gigi dah, ambil ayat semayang elok-elok dah, keluar hampang sejadah, Allahu Akbar, semayang dengan teriak-teriak. Tiba-tiba Nabi kata apa? Wa rubba qa'im. Berapa ramai orang yang duk bangkit semayang malam, laisa lahu min qiyamihi. Tidak ada apa dia dapat daripada qiyam malamnya itu, daripada qiyamul lailnya itu, illa sahar. Melainkan saja berjaga. Saja berjaga, saja tak tidur. Pahala tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau begini amaran yang dibagi oleh Nabi SAW, sudah tentu kita kena ambil serius. Tuan-tuan, hidup ini simple. Hidup ni sebenarnya simple. Kalau buat baik, tak usah riak. Simple. Hidup ni, kita disuruh buat baik. Bila kita buat baik, tak usah riak. Tak usah duk ingat nak tunjuk ke orang, tak usah duk ingat nak sombong, tak usah duk ingat kita berasa diri kita lebih. Kalau buat baik, diam-diam. Cukup Allah aja tahu. Yang kedua, kalau orang buat baik kat kita, say thank you. Tahu hari ni berapa ramai manusia tak reti nak ucap terima kasih kepada orang buat baik kat dia. Banyak, tuan-tuan. Orang buat baik dekat dia, orang buat jasa dekat dia, orang tolong dia, orang bantu dia. Tak apa benda dia berat mulut nak kata thank you, nak kata terima kasih. Tak boleh nak ucap. Allahu Akbar. Ini musibah. Hidup ini simple. Kalau kita buat baik, tak usah cerita ke orang. Kalau orang buat baik dekat kita, say thank you. Simple. Kalau kita buat salah, say sorry. Simple, simple. Bagi duduk di mulut benda tu. Ni sikit, sorry. Minta maaf. Sorry, minta maaf. Kalau orang buat salah dekat kita, maafkan dia. Terseduk carry benda tu dalam hati kita, kita jadi sabut, kita jadi tidur tak lena. Habis. Kalau perlu, bercakap. Kalau tak perlu, diam. Simple, simple. Nak bercakap, make sure benda tu perlu. Kalau tak ada apa benda, tak ada satu keperluan, tak ada apa satu penting nak bercakap, tak payah cakap. Pasal apa, tuan-tuan? Korang bercakap, korang buat salah. Korang buat salah, korang dosa. Simple, simple. Tuan orang kata apa? Ikan dalam air. Ikan hak tak rajin duk buka mulut, dia takkan kena mata kai. Apa kata? Saya baca 2 kali tengok. Sampai pegang tadi, lepas tu betul juga. Orang nak mengai dia, lepas main sentuh mata kai dengan ada umpan apa semua kan. Dia tak buka mulutnya, dia tengok dia tak tahu ya. Selamat dia. Tapi kalau sekiranya dia duk cari ya lambat lepas lagu nak ngap, memang kena. Orang buat perumpamaan, nak abang apa? Tak ada keperluan, tak payah cakap. Kurang bercakap, kurang salah.
Korang salah, korang dosa. Dia punya sifir dia punya kali-kali dia macam tu. Very simple. Orang kata apa? Kalau tak boleh jadi batu permata, jangan jadi batu api. Karut daripada ni. Duk hantar main kat kita macam ni punya kata-kata kan. Kita pun duk baca, tadi pegang kepala ni, pegang biar mulut je tengok. Kalau tak boleh jadi batu permata, jangan jadi batu api. Kalau orang Penang, dia kata apa? Jangan jadi batu bronzen. Dia kata, sama lah tu. Tak usah. Satu cerdik pandai kata. Dia kata apa? Yesterday I was clever. So I wanted to change the world. Dia kata kemarin aku clever, aku pandai. Aku ingat nak tukang semua. No, tak kena mau tukang. Ya ni tak betul mau tukang. Ya ni apa semua bagi macam-macam formula. Baik. Ya. Macam tu. Pasal apa? Pasal clever. Clever. Macam-macam idea dia ada kat dia. Bagi yang tu, bagi yang ni, bagi yang tu. Tapi dia kata apa? Dia kata, today I'm wise. Dia kata. Tapi hari ini saya bukan clever saya. Saya wise. Saya bijak. Pandai dengan bijak tak sama. Masa saya pandai, saya ingat semua saya nak perbetul. Semua orang salah. Semua tak kena. Saya nak perbetul semua sekali. Tapi hari ini dia kata, today I'm wise. So I'm changing myself. Saya tukang diri saya. Dia ubah karakter dia. Dia perbetul apa yang tak betul dalam diri dia. Daripada duk teropong, tengok salah silap orang, lebih baik periksa, muhasabah diri sendiri. Perbetul diri kita. Jangan duduk hidup dalam rumah tangga suami isteri. Yang laki ni kata lah, cakap, pang, cakap. Bini naik lemah perut. Bukan semua bini suka laki duk pang ni. Bila laki duk pang ni, bini sengah dia tunggu bercantik ni, sekali dia kata ya. Dah dia kata kat laki dia, orang semua orang tak betul, kita tu betul semua ke? Dia kata macam tu. Ui. Laki ni hak tengah duk pang terus sengap. Bini ni jangan buat pasal tuan-tuan, dia bagi buah tu aja. Amoi dia kata sampai semua tak betul ni. Kita tu betul semua kan. Bagi banyak tu ya. Dan pergi buka Sahabat baca, dan bangkit. Pergi lagu-lagu tak mau nak layan dah. Nampak tuan pasal apa? Pasal dia tahu diri dia macam mana. Jadi dia kata apa? Ramadan hak nak main ni tukar. Kita lebih kepada muhasabah diri kita. Kita lebih kepada tazkiyah. Membersihkan diri kita. Selepas sebulan Ramadan, insya-Allah kita jadi orang baru. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Ramadan nak main ni apa dia tuan-tuan? Qabliyah subuh tak mau tinggal. Kalau sebelum ni ada buat, ada tinggal, ada buat. Ramadan sebulan, qabliyah subuh tak mau tinggal. Solat subuh berjemaah. Cantik di masjid. Tak ada di rumah dengan anak bini. Berjemaah. Solat duha mesti buat. Paling-paling korang 2 rakaat solat duha. Qabliyah zuhur jangan tinggal. Paling lekeh 2 rakaat, nak cantik buat 4. Sembahyang zuhur, sembahyang berjamaah. Ba'diyah zuhur 2 rakaat, nak cantik 4. Qabliyah asar 2 rakaat. Asar berjamaah. Maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Salat Isyak berjamaah, ba'diyah Isyak 2 rakaat. Solat tarawih. Jangan tinggal walaupun sakit. Tanya diri, ikhlas banyak mana? Kita ikhlas 20, penderai 20. Jangan hina orang buat 8. Kita ikhlas takat 8, buat 8 bagi cantik. Jangan pergi duk kata orang buat 20 bid'ah dan sebagainya. Witir paling koman 1, nak cantik Ramadan 3. Bangkit, nak sahur, tahajud dulu 2 rakaat. Lepas tahajud sahur, jangan tak makan sahur dalam bulan Ramadan. Lepas itu dia continue balik dengan qabliyah subuh, sembahyang subuh berjamaah.
Ini jadual yang mesti kita patuhi sepanjang Ramadan. Quran, tiap-tiap lepas sembahyang fardu, baca Quran. Tak boleh semuka, baca 3 baris. Nak cantik, ambil 3 muka surat. Lepas sembahyang fardu, 3 muka surat, 3 muka surat, 3 muka surat. Bukan banyak mana, tuan-tuan. Tuan-tuan spend masa baca Facebook, lagi banyak daripada kita spend masa untuk tengok lembaran Quran. Kalau untuk Facebook kita boleh bagi masa, pasal apa tak boleh bagi masa untuk Quran? Al-Mulk baca sebelum tidur. Mesti. Siang 3 qul baca 3-3-3. Siang, tak kira daripada subuh nak sampai ke malam tu, ambil sat saja, tuan-tuan. Sat saja. Nabi kata apa? Nabi kata qul huwallahu ahad wal muawwidhataini hina tumsi wa hina tusbih 3 marat takfika min kulli syai'. Nabi kata macam tu. Hadis hasan riwayat Imam Abu Daud. Nabi kata apa? Baca qul huwallahu ahad dengan 2 qul lagi. 2 qul apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca petang dan pagi. Baca tu macam mana? 3 marat. Qul huwallah 3 kali, qul a'udzu bil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Pagi pun macam tu, petang pun macam tu. Nabi kata apa? Takfika min kulli syai'. Memadai untuk kamu. Kamu tidak akan kena apa-apa keburukan. Kalau Nabi kata kita tak percaya, kita nak percaya siapa? Kita tahu benda ni lama dah, tak buat. Ramadan ni kena buat. Tuan-tuan, bagi Ramadan ni belain daripada Ramadan yang lepas-lepas. Duk jumpa Ramadan ni tak tahu berapa puluh kali dah. Macam tu ya kita. Kali ni bagi belain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum tidur, 3 qul. Sekali. Qul Allah sekali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Nabi baca benda ni sampai waktu Nabi menjelang wafat. Nabi tak larat. Aisyah tolong ambil tangan Nabi, letak depan muka Nabi. Nabi baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Aisyah ambil tangan Nabi, sapu sampai takat mana boleh sampai. Kerana itu amalan Nabi menjelang wafat. Nabi tak larat. Aisyah tolong Nabi buat. Kalau sampai macam tu Nabi punya duk buat tak tinggal, pasal apa kita tak mau buat? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata apa? Tiap-tiap benda kita nak buat, mulakan dengan bismillah. Bulan Ramadan kita praktis. Doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali siang, 3 kali malam. Ini disebut oleh Nabi SAW, siapa amal benda ni, lam yadurruhu syai', tak ada satu benda pun boleh memudaratkan dia. Hadis itu hasan sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Tak susah tuan-tuan, nak buat benda-benda sikit-sikit ni, tak susah. Nak buat ke tak mau buat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu tambahan apa dia? Bagi orang yang masih ada mak ayah yang tua, jaga orang tua tu. Bulan Ramadan, Nabi SAW kata apa? Nabi kata, amatlah rugi orang yang ada ibu bapa yang sudah tua, berakhir Ramadan dalam keadaan dia tidak diampunkan dosa oleh Allah. Dia tak jaga mak ayah dia dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia apa? Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimtu fara'aituni fil jannah fasami'tu sawta qari yaqra faqultu man hadha faqalu hadha Harisatu bin Nu'man faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalikal bir wa kana abarran nasi bi ummih. Hadis itu hadis sahih di dalam kitab Sahih Al-Musnad.
Aisyah radhiyallahu anha cerita. Aisyah kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata dekat isteri dia Aisyah. Nabi kata nimtu fara'aituni fil jannah. Nabi kata aku tidur. Dalam tidur aku mimpi, aku nampak aku dalam syurga. Nabi cerita dekat Aisyah. Dia kata masa tidur tadi aku mimpi, aku nampak diri aku duduk ada dalam syurga. Waktu aku duduk dalam syurga tu, fasami'tu sawta qari. Tiba-tiba aku dengar suara satu qari duduk baca Quran. Nabi mimpi dia duduk dalam syurga. Dalam mimpi itu, Nabi dengar satu orang duduk baca Quran. Faqultu, Nabi tanya kepada malaikat yang duduk ada dengan dia, man haza? Nabi kata, siapa tu? Suara yang duduk baca Quran tu suara siapa? Faqalu, jawab malaikat, hadza Harisah bin Nu'man. Itu adalah suara Harisah bin An-Nu'man. Tuan, satu kita ambil di sini apa dia? Siapa kenal Harisah bin An-Nu'man? Tak kenal. Nah, abang apa? Tak mesti jadi terkenal untuk dapat kemuliaan di sisi Allah. Tak mesti. Tuan-tuan, tak mesti. Tak mesti kita ni jadi somebody untuk nak dapat kemuliaan di sisi Allah. Tak mesti. Kita jadi satu orang personality yang tersembunyi. Kita satu orang yang siapa pun tak kenal. Allah kenal. Itu kita mau. Kita tak mau semua orang kenal kita. Allah tak mau tengok muka kita. Na'udzubillahi min dzalik. Harisah bin An-Nu'man, ramai orang tak kenal. Kalau tanya Harisah bin An-Nu'man, semua tak tahu siapa dia ni. Tapi Nabi SAW tidur. Nabi mimpi. Dalam mimpi Nabi itu, Nabi dengar satu orang baca Quran. Nabi tanya malaikat, itu suara siapa duduk baca Quran? Malaikat kata, itu suara Harisah bin An-Nu'man. Faqala Rasulullah SAW, kadzalikal bir. Kadzalikal bir. Dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain, Nabi kata 3 kali. Itulah kebaikan. Itulah kebaikan. Itulah kebaikan. Kemudian Nabi kata apa? Wa kana abarran nasi bi ummih. Harisah bin An-Nu'man ini adalah satu orang. Nabi kata, Harisah bin An-Nu'man ini adalah satu orang yang dia cukup sayang, cukup buat baik dekat mak dia. Nabi tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Harisah bin An-Nu'man ini sahabat Nabi. Dia orang Ansar, dia orang Madinah. Perang Badar dia ada dengan Nabi, dalam perang Uhud dia ada dengan Nabi, dalam perang Khandaq dia ada dengan Nabi. Dia dua ada bersama dengan tentera yang ikut berjuang dengan Nabi SAW. Dia sahabat yang orang tak banyak kenal dia, tapi dia hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebat dia tang mana? Tang sayang mak. Satu benda yang orang tak glamour. Sayang mak pak ni tak glamour. Pasal apa? Pasal berlaku dalam rumah. Orang tak nampak. Tapi hak tu dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kan dalam sebuah hadis diceritakan oleh Harisah bin An-Nu'man sendiri. Dia kata, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Jibril alaihi salam jalisun fil maqa'id. Harisah kata, satu hari saya duduk berjalan, nampak Nabi duduk bersembang dengan satu orang. Nabi duduk bersembang dengan satu orang. Dalam syarah hadis dia cerita, satu orang tu siapa? Itu malaikat Jibril. Tapi dia merupa atas rupa seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Malaikat. Dia turun jumpa Nabi, dia merupa dalam rupa orang. Rupa Dihyah. Jadi orang tengok, orang tak tahu. Kata itu malaikat. Orang duk ingat sahabat yang dia rupai itu. Bukan. Harisah bin An-Nu'man lalu, dia nampak Nabi duduk sembang dengan satu orang. Dia tengok, dia lalu.
Nabi duduk fil maqa'id, dekat satu tempat. Nabi duduk dengan kawan yang Nabi duduk sembang. Fasallamtu alaih, dia pun lalu kat tepi. Assalamualaikum ya Rasulullah, bagi salam. Summa ajaztu, aku tak tunggu, aku cepat-cepat lalu. Ini adab. Ini adab. Adab apa tuan-tuan? Nabi duduk sembang dengan orang, mungkin ada benda yang Nabi tak mahu orang lain tahu. Adab. Kita kalau tengok ada orang duduk sembang, nak pergi join, tanya dulu. Saya tak kacau kan? Saya tak ganggu kan? Kalau dia kata memang ganggu, belah bang. Kalau dia kata tak ada apa, sembang biasa-biasa saja, tak apa kan saya duduk sekali, boleh. Kata. Tapi kalau dia kata boleh, tu muka tawak hebat, belah bang. Kena memahami benda-benda ni semua. Kita tak tahu orang duduk sembang ni, apa topik yang dia sembang, dia mau ada orang lain dengar, kita tak tahu. Harisah bin An-Nu'man lalu nampak Nabi duduk sembang dengan satu orang. Dia lalu, dia bagi salam dekat Nabi. Summa ajaztu. Kemudian saya cepat-cepat pergi dan Nabi tak kata apa. Maknanya dia tak diperlukan. Kalau dia cepat-cepat Nabi kata, Nabi mana mai lah sembang sekali. Itu orang mau kita ada. Macam tu Islam aja. Okay. Kemudian dia kata dia pun jalan. Falamma raja'tu, dia pun pergi buat kerja dia, siap semua, dia patah balik mai. Wansarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngam-ngam Nabi pun sudah habis settle dengan kawan ni, Nabi pun nak bangkit balik. Dia patah balik mai. Jumpa Nabi lagi sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita alladhi kana ma'i?" Nabi kata, Harisah, nampak tak tadi saya duduk sembang dengan kawan tadi? Qultu na'am. Dia kata, ya, nampak tadi. Qal fa innahu Jibril. Nabi kata dekat dia, hantar tak? Jibril tadi tu. Allah. Jibril. Nabi kata, hantar tak tadi yang aku duduk sembang? Itu Jibril. Nabi kata, Allah. Wa qad radda alaika salam. Nabi kata apa dekat dia? Dia kata Harisah. Nabi kata Harisah. Nabi Jibril jawab salam hang tadi. Allahu Akbar. Jibril jawab salam Harisah bin An-Nu'man. Kemuliaan bagi dia. Hadis itu isnadnya sahih, riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia pada tuan-tuan, kesimpulan dia, kita berazam untuk jadikan bulan puasa kita kali ini bulan kita nak transform diri kita daripada kita yang pandai kepada kita yang lebih bijak. Kita nak fokus diri kita bagi bersih, bagi elok. Kita nak jaga lisan kita. Kita nak jaga mulut kita. Kita tak mau pergi buat dosa tak pasal-pasal dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah dia kata orang yang tiada mengeluarkan zakat harta. Malam ni dia masuk tajuk cerita apa? Cerita orang yang engkar bayar zakat. Kata dia memperbuat haram dan juga meninggalkan akan yang disuruh Allah ke atasnya. Simpan. Orang yang duk lari daripada bayar zakat, dia buat benda haram. Pasal apa? Pasal bayar zakat itu disuruh oleh Allah. Bila dia tak buat, dia langgar perintah Allah. Maka perbuatan yang demikian itu dosa besar. Saya syok dengan kitab Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dia cantik. Dia tak mau nak, dia terus habang. Zakat ni Allah perintah, kalau siapa duk lari daripada bayar zakat, dia berdosa. Bermula dalil yang menunjukkan dosa itu ialah janji Allah ke atas orang yang demikian dengan seksa. Yang kata dosa tu apa dia? Dosa tu apabila Quran, apabila hadis mai, habang kata kalau tak buat ada hukuman dia. Tahu dah benda tu kalau tak buat berdosa. Dia kata. Dan itulah janji Allah ke atas orang yang demikian itu. Seksa ke atasnya sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Mas'ud, yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
ma min rajulin la yuaddi zakata malih illa ja'alallahu yaumal qiyamah fi unuqihi syuja'an. Itu hadis dia. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Disampaikan dengan dia kepada Nabi SAW, yakni dikatanya hadis itu daripada Nabi SAW. Sabda Nabi, tiada daripada seorang laki-laki yang tidak menunaikan zakat hartanya, melainkan dijadikan Allah pada hari kiamat akan harta itu ular. Itu hadis. Nabi kita, siapa yang ada harta, ada duit ringgit, ada benda yang sepatutnya dia kena bayar zakat, dia tak bayar zakat. Hari akhirat esok, Allah tukar harta dia tu jadi ular. Dia kata, dilengkarkan ular itu di lehernya. Dah jadi ular, main duk melengkar di tengkok. Dan begitulah sabda Nabi SAW, pada lehernya ada ular yang besar, menggigit daging tubuhnya daripada kepala sampai ke kaki. Tuan-tuan, benda ni benda gaib. Tak boleh nak imagine, tak boleh nak bayang. Esok, bila dah sampai hari akhirat, kita tengok dengan ainul yakin, dengan mata yang yakin. By that time, bila kita tengok, baru kita, Allahu Akbar. Dengar dah benda ni di masjid dulu. Awak dah aku tak percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah azab ke atas orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Maka pada hadis ini, memberi takut ke atas orang yang tiada mengeluarkan zakat itu. Hadis ni mai pasal apa? Pasal dia nak bagi kita ni beringat supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Memberi takut akan seksa yang besar itu, maka itulah menunjukkan atas dosa besar ke atas orang yang tidak mengeluarkan zakat itu. Dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada orang tak mau bayar zakat. Alasan dia apa? Dia hanya bayar masa Nabi ada. Bila Nabi wafat, dia nak stop dah, tak mau bayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq, satu orang yang lemah lembut, satu orang yang dia ni boleh bawa berbincang, tapi dalam soal orang tak mau bayar zakat, dia siap pasukan tentera nak pisah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Maka itu menunjukkan pula atas dosa besar ke atas orang yang tidak mengeluarkan zakat, yakni tidak mengeluarkan zakat wajib dan bukannya zakat tatawwu'. Zakat tatawwu' maksudnya zakat sunat, maksudnya sedekah biasa. Kalau kita tak mau nak bagi sedekah biasa, kita setakat dipanggil kedekut saja, kita tak berdosa. Tapi kalau kita tak mau keluar zakat, sedangkan zakat itu wajib, kita kena azab di hari akhirat. Masalah. Orang yang tiada berzakat itu dosa besar. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis di atas tadi. Dan Quran seperti yang akan datang ini. Kata Ibnu Mas'ud, "Summa qara'a 'alaina misdaqah min kitabillahi 'azza wa jalla wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli." Ila akhir ayat. Kemudian Nabi SAW baca kepada kami pembenarannya, misdaqah. Dalam bahasa hadis dia sebut misdaqah. Maksud dia apa? Mengukuhkan apa yang Nabi kata. Tuan-tuan, dia nak abang apa di sini? Dia nak abang cerita agama ni mesti ada dalil. Dia tak mau sembang kosong. Itu sebab tak boleh kalau jadi ustaz pergi duk buat peli-peli main, duk abang kata dalil-dalil, mau tanya dalil sikit-sikit tanya, tak boleh buat main-main macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sendiri bila dia abang satu benda, dia buat main misdaq, dia buat main satu dalil untuk mengukuhkan apa yang dia kata. Sedangkan dia Nabi. Nabi apa hal yang nak buat main dalil lagi, nak sokong apa yang dia kata? Nabi itu sudah Nabi, sudah kuat.
Tapi Nabi SAW sendiri, apabila dia habaq satu benda, dia buat main ayat Quran mengukuhkan apa yang dia kata. Apatah lagi kita. Kita bila kita bercakap dekat orang, kena buat main dalil. Baru orang tahu, betul benda ni suruhan agama. Pasal apa? Ada ayat Quran. Saya tak hafal, tapi saya tahu benda ni ada dalam Quran. Dia tahu ada dalil. Saya tahu benda ni hadis Nabi. Tapi saya tak tahu, saya tak hafal, saya bukan ustaz. Tapi saya pernah dengar ustaz baca, ada hadis tentang benda ni. Sekurang-kurangnya dia tahu amalan itu ada dalil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yakni dia kata benda itu, misdaqah itu, yakni yang menjadikan saksi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Allah. Nabi kata tu jadi hadis, tapi hadis Nabi itu diperkukuhkan dengan ayat Al-Quran. Dia ibarat apa tuan-tuan? Ibarat cangkui. Cangkui ni kalau tak bubuh apa? Baji. Kalau tak bubuh baji, mata cangkui tu apa? Dia duduk loleh. Cangkui sat tercabut. Cangkui sat dia duduk ambil baji bubuh. Bila buh baji, mata dia kejap elok. Senang kita nak buat kerja. Macam tu dah dalam hidup kita. Kita nak buat apa pun, dia kena ada baji masuk. Baji itu apa dia? Dalil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Yakni daripada Quran bagi Tuhan yang maha mulia dan Tuhan yang maha besar. Quran ini daripada Allah, Tuhan yang maha mulia, Tuhan maha besar. Iaitu firman Allah, dan tiada menyangka oleh orang yang bakhil itu, yakni orang yang tidak mau berzakat dengan harta yang dikurniakan Allah itu daripada kemurahannya. Bacalah sehingga akhir ayat itu. Huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Iaitu baik dan untung bagi mereka itu, bahkan ia jahat dan celaka bagi mereka itu. Itu dia. Ayat Quran tadi dia kata apa? Dia kata wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Orang yang bakhil, orang tak mau keluar zakat ni dipanggil orang bakhil. Orang bakhil maksudnya orang kedekut. Dia ada duit dalam simpanan dia 50,000. 50,000 kena tak zakat? Kena. Cukup setahun, dia kena keluar 2.5% daripada 50,000. Dia kena buat keluar. Dia main bakhil. Dia main dalam hati dia main bakhil. Dia main tamak. Dia main rasa macam duit 50,000 tu duit dia nak dapat bukan senang. Dia duk main macam tu. Weh, tiba-tiba dia susah payah buat kerja, nak dapat 50,000 ni macam nak bercerai nyawa, tiba-tiba cukup setahun lagu nak buat keluar 2.5 bagi kat orang. Dia mula dah. Hati dia dah main tamak. Dia dah duk rasa macam dia nak buat keluar tu tak ada pasal. Dia kata dia nak bagi ke orang. Aku susah payah buat kerja. Dia duk ingat dalam hati dia apa? Dia duk ingat duit tu duit dia. Sedangkan Allah kata apa? Duit tu aku yang bagi. Rezeki tu aku yang bagi. Dan aku mau 2.5% bagi dekat orang susah. Tuhan bagi dekat kita, Tuhan minta kita buat keluar sikit balik untuk tolong orang susah. Orang yang tidak ada iman dalam hati, dia tak mau buat keluar. Dia tak mau buat keluar. Kerana dia ikut otak dia kata itu benda rugi. Kalau buat keluar rugi, 50,000 buat keluar 2.5 sudah kurang. Sudah tak sampai 50,000. Dia duk baca macam tu, dia kata rugi. Silap bacaan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Dia duk ingat kedekut dia tu bagus. Rupanya kedekut dia tu tak bagus, membawa keburukan kepada dia. Bahkan itu menjadi jahat dan menjadi celaka kepada mereka itu. Maka dengan sedikit firman Tuhan itu sudahlah pada menunjukkan berdosa orang yang tidak mau berzakat itu. Cukup dia kata apa? Syekh Marbawi kata, banyak tu ayat Quran baca hampa sepatutnya understood. Dah faham dah. Zakat ini kena keluar. Jangan main-main. Kira betul-betul bawa keluar. Begitu. Menahannya daripada tidak mau mengeluarkannya itu adalah satu keburukan. Dan pada sepotong ayat Quran itu menunjukkan besar dosa yang dijanjikan Tuhan ke atas mereka itu. Masalah. Dia kata azab sengsara yang mengenai orang yang tidak mau bayar zakat harta. Kata Imam At-Tirmizi, telah berkata Abdullah bin Mas'ud pada sambungan hadis itu. Wa qala marrah
qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqah sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Dan berkata ia telah membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam akan misdaqah, akan pembenaran itu. Nampak tuan? Nabi dia kata kalau siapa tak bayar zakat, Allah Subhanahu wa taala akan azab dia. Nabi buat main ayat Quran. Kalau Nabi tak buat main pun tak apa dah. Pasal apa? Pasal Nabi kata. Nabi buat main ayat Quran. Nak membenarkan apa yang Nabi kata. Tuan-tuan nampak? Disiplin ilmu. Disiplin ilmu macam tu. Yang ni menjadi saksi atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman Tuhan itu. Kira-kira maknanya lagi akan dilengkarkan ke leher orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan zakat itu, akan harta yang dibakhilkan mereka itu dijadikan harta itu ular pada hari kiamat. Duit hak kita duk simpan, hak kita duk buka tengok online, hak kita duk terima bank statement tu, hak kita duk tengok tu, Allah convert dia bagi jadi ulang di hari akhirat esok. Bermula takwil ayat itu ditanggungkan oleh mufassirin, oleh ulama tafsir atas orang yang tak mau keluar zakat dan bakhil itu dijadikan barang yang ditegah akan dia daripada memberi zakat itu akan ular. Allah ubah tu semua tu jadi ulang. Dilengkarkan pada lehernya pada hari kiamat. Menggigit ia daripada kepala sampai ke kakinya di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni dia suruh kita ni bagi ada hati perut. Hati perut tolong orang. Orang susah yang patut ditolong. Tak boleh banyak sikit. Tolong. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Mus'ab bin Sa'ad. Kata dia, ra'a Sa'ad radhiyallahu anhu anna lahu fadlan ala man dunah. Mus'ab ini anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cerita hal bapa dia. Dia kata bapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini nama terkenal, nama besar. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni orang ada duit. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, ramai yang ada duit. Kaya. Tu saya cakap Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Ada ramai lagi sahabat Nabi yang kaya. Mereka orang menyaga. Mereka kaya. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak dia yang bernama Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata anna lahu fadlan ala man duna. Sa'ad bin Abi Waqqas bapa dia ni, dia duk berasa dia ni ada kelebihan daripada orang lain. Tuan-tuan, manusia ni bila Allah uji dia dengan harta, kacau. Bila Allah uji dia dengan ilmu, kacau. Bila Allah uji dia dengan kedudukan, kacau. Bila Allah uji dia dengan rupa pareh, cantik, sega, kacau. Kelebihan. Siapa pun, bila Allah bagi kelebihan, itu ujian pada dia. Ramai yang apabila Allah uji, goyang. Berasa dia paling alim, berasa dia paling pandai, berasa dia paling kaya, berasa dia paling berkuasa, berasa dia segala-galanya. Sa'ad bin Abi Waqqas ni taklah seteruk tu, tapi dia ada lintah mai dalam hati dia. Rasa dalam hadis kata anna lahu fadlan. Anak dia kata ayah saya ni dia ada rasa tu, rasa dia lebih tu ada. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh tahu benda ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dekat dia kelebihan, dia tengok orang dia boleh baca. Nabi kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kata hal tunsaruna wa turzaquna illa bi dhu'afaikum. Nabi nampak dia ni macam ada nak guna main ego sikit. Nabi tiun bagi turun balik. Nabi tiun. Nabi bagi turun balik rasa tu. Rasa Nabi tiun bagi turun balik. Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata bukankah hampa orang kaya ni sebenarnya ditolong oleh golongan du'afa, oleh golongan orang susah miskin. Betul hang kaya.
Tapi siapa duk jadi pekerja yang duk buat kerja ke hang sampai hang jadi kaya? Orang susah. Tuan, kita hidup dalam dunia ni, kita boleh hidup seorang. Tak boleh. Nasi kita duk makan tu, satu mulut nasi kita suap tu, berapa orang terlibat tu dalam nasi tu? Bukan orang buat bendang saja. No, sampai orang yang duk jaga tali ayak, sampai orang yang duk buat baja nak pergi bubuh di bendang, sampai orang yang mai ambil upah menanam, orang mai ambil upah mengerat, orang semua tu terlibat dalam nak menghasilkan beras yang jadi nasi kita makan. Nasi satu suap kita nak suap dalam mulut tu, berapa ratus orang terlibat tu nak menghasilkan nasi yang suap tu. Hak duk terlibat tu bukan semua orang senang, banyak orang susah. Macam kita duduk rumah bagus, beli rumah mahal, ratus-ratus ribu punya harga rumah, juta punya rumah. Siapa duk main angkut sampah? Orang yang kurang bernasib baik. Mereka kurang bernasib baik. Mereka kerja jadi buruh kasang. Mereka duk main ambil sampah, angkut, buang daripada rumah kita. Kita terhutang budi dekat dia. Lama-lama sekali apa salahnya? Ni nak main Ramadan ni, bila duk main minggu kedua, minggu ketiga, time mereka ambil sampah saja kita pergi tunggu depan pintu pagar. Berapa orang apa bagi seorang RM20. Tuan-tuan, dia boleh menangis, tuan-tuan. Dia boleh menangis, tuan-tuan. Bukan menangis kerana RM20 tu. Menangis kerana rasa dia dihargai. Dia rasa dia dihargai. Tak ada lah tengok dia pandang sebelah mata, duk kata, hang tu dia lah dulu tak mau nak mengaji elok-elok. Tak ada. Rasa dihargai tu. Bukan selalu pun Ramadan nak main raya. Dia anak duk ada meneru di rumah. Dia perlu belanja. Dia tak ada dah jalan lain. Itu saja kerja dia. Apa salahnya kalau dalam taman ada 400 pintu rumah, satu rumah lepas RM10 kat dia dalam bulan Ramadan tu. Seorang RM10. Bermakna raya dia tahun tu. Dia lalu depan rumah kita, pelepas nyok tak jatuh lagi, dia rabat naik, dia tarik pergi jatuh. Pasal apa? Terima kasih dia dekat kita. Pasal kita menghargai dia. Menghargai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemarin kawan seorang. Manager juga lah dia pun. Telefon saya. Dia kata, Ustaz saya cuti hari ni kata. Oh, Ustaz pasal apa? Ustaz saya mak bedridden, umur 85 kan. Oh, okey kata. Adik-adik berapa orang saya kata. Dah kami ada 6 orang dia kata. Okey. Dia buat gilang lah Ustaz dia kata, dia buat gilang. Umur 85. Stroke. 85 pun dah uzak dah. Stroke pula lagi. Ni saya punya turn lah, saya ambil 5 hari cuti siapa Ustaz. Hari ni hari dia, tak tahu isu hari kita. Sekarang bagus lah. Pasal apa? Tak nak tanya Ustaz pasal mak ni uzak, 85 umur, stroke, semayang. Nak buat semayang jamak boleh tak Ustaz? Dia payah susah Ustaz nak bangkit, nak ambil semayang, nak apa. Boleh tak kalau nak buat jamak? Itu soalan yang dia nak tanya. Apa? Habis terang apa semua, dia pun tak. Sejam lepas tu telefon pula. Siapa angkat pula? Dia kata, ya Ustaz, tak tolong satu boleh tak? Dia kata, Mak, saya tak pasal apa? Mak, dia kata. Dia tanya saya tadi yang telefon siapa? Saya abang telefon Ustaz. Siapa dia? Ustaz. Ustaz mana? Ustaz Samsuri. Oh, Ustaz Samsuri. TV Hijrah tu kan? Baru keluar dia dah kenal dah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Yang tu yang tak mau keluar TV tu. Oh, dia kata hak TV Hijrah tu kan? Lah, dia kata, hang boleh tak telefon mak nak cakap dengan dia? Tu yang telefon kali kedua. Oh, saya kata boleh. Ustaz, tak apa Ustaz no, cakap sikit dengan mak saya. Tak apa kata. Cakap. Menangis tuan-tuan. Menangis. Mak ni. Menangis. Pasal apa? Pasal saya kata dia Mak Haji, kata Allah uji sikit sakit tapi Mak Haji boleh cakap elok. Makan okey Mak Haji? Makan boleh. Dia kata cuma tak boleh nak. Saya kata Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah bagi banyak tu bagus Mak Haji.
Allah bagi pula anak bagus toyak. Ya. Orang tua-tua tuan-tuan, umur 80, uzong, apa dia mau? Dia mau kasih sayang, dia mau perhatian anak aja. Kita pula pergi sentuh benda tu, kita kata Allah bagi anak macam ni, dia tak boleh dengar dia menangis. Dia menangis. Oi, saya pula kata aku silap, aku bercakap benar ni. Bila kita ingat balik tuan-tuan, hati orang tua. Dia mau apa? Hang bagi duit pun dia tak, bagi dia tak guna dah duit-duit tu semua. Hang boleh main tengok, boleh kalau perlu suap dia, habis. Harisah bin An-Nu'man tadi cerita tadi. Kalau tanya balik Harisah bin apa, lupa dah lah. Harisah bin An-Nu'man yang tadi ni, yang Nabi tidur mimpi, Nabi duduk dalam syurga dengar orang baca Quran. Dia dengar baca Quran, Nabi tanya, suara siapa ni duduk baca Quran dalam syurga? Malaikat kata, itulah Harisah bin An-Nu'man. Baca dalam syarah hadis tu, dia cerita apa? Dia bawa mai satu riwayat lain. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Harisah bin An-Nu'man ni apa? Dia satu orang yang sayang mak dia ni tak ada nilai. Dia tak boleh nak beli sayang dia tu. Dia apa saja dia sanggup buat untuk mak dia. Aisyah sebut apa? Wa yut'imu ta'am. Dia duk suap mak dia makan. Dia suap mak dia ni dengan muka yang manis, dengan hati yang seronok. Dia rasa dia enjoy, dia boleh jaga mak dia. Dia bukan jaga terpaksa. Dia bukan rasa stres. Dia bukan rasa tertekan. Bila nak make turn, nak kena pergi jaga mak, jaga ayah tua ni. Dia tak ada rasa tu semua. Bahkan dia yang ada dalam hati dia, sayang kat mak dia. Dia tidak pernah mengingkari apa suruh mak dia. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak pernah bantah apa cakap mak dia. Sehingga kan, Aisyah kata, sehingga kan siapa pergi ziarah mak dia, kawan tu keluar aja. Dia akan tanya dekat kawan ni, mak saya ada cakap apa-apa kah? Mak saya ada minta apa-apa kah? Kalau kawan tu kata ada, mak hang ada sebut yang ni, dandan dia akan pergi buat benda bagi mak dia seronok. Nak dapat apa tuan-tuan? Nak dapat anugerah Nabi SAW boleh mimpi dia ada baca Quran dalam syurga. Tak susah pun. Nak sayang mak ayah, nak sayang mak ayah aja. Itu saja. Macam tu punya janji Allah nak bagi kat dia. Tuan-tuan, siapa ada lagi mak ayah ni, jaga. Tuan-tuan ingat kita pernah baca dalam kuliah mana? Sahabat nak main berjuang, nak ikut Nabi pergi berjihad. Nabi tanya dia, hang ada mak ke? Dia kata ada. Nabi kata balik pergi jaga dia. Itu jihad lebih besar. Ramadan ini time dia, ini bulan dia. Kita show, kita tunjuk sayang kita kat dia. Kita tunjuk ikhlas sayang kita dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu duk main hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda kata apa? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulqa ala ahli an-nar al-ju' fayadilu ma hum fihi min al-azab. Abu Darda kata akhirat esok satu orang yang duduk dalam neraka. Di antara bentuk seksa yang Allah bagi kepada orang yang duduk dalam neraka ni apa dia? Allah bagi al-ju', lapang. Woi, lapang tuan-tuan. Ada orang tak boleh lapang, dia shivering, dia main ketak kalau lapang. Lapang ni satu azab. Dia boleh bayang ni, oh sahabat-sahabat saudara kita di Palestin dah ni punya macam mana mereka. Gambar duk keluar main tidur dalam lecah. Dalam lecah duk tidur. Dia pas sejuk tuan-tuan lah, duk main sejuk lah ni. Tidur dalam lecah, makanan tak ada. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Akhirat esok, orang yang kena masuk neraka ni salah satu daripada seksa Allah bagi dekat dia ialah seksa dia ni al-ju', dia lapang. Fayastaghithuna fayughathuna bi ta'amin min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Quran. Bila dia lapang, dia minta tolong kepada Allah. Minta, ya Allah, tolong saya lapang. Minta. Maka diberi kepada dia makan
min dhari'. Dan Quran sebut. Dhari' ni apa dia? Makanan berduri. Makanan tu duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan dhari' ini bila makan tak menghilangkan lapar dan tak boleh menyebabkan jadi gemuk dengan kadar makan benda tu. Fayastaghithuna bit-ta'am, minta lagi makan, maka diberi kepada dia makan. Fayughathuna bit-ta'amin dhi ghussah, dia minta lagi sekali makan, malaikat jaga neraka mai bagi satu makanan dhi ghussah, makanan yang bila buh dalam mulut telan tak lepas. Dia yang kata dhi ghussah, apa tak tahu, tapi bila buh nak telan tak boleh, dia lekat. Fayadhkuruna annahum kanu yujizuna al-ghasas fid dunya bisyarab. Orang yang kena azab dalam neraka ni, bila dia makan tak lepas, duk lekat dia rengkung. Fayadhkuruna, dia teringat balik atas dunia dulu, kalau lekat mau duk minta air minum. Dia teringat. Fayastaghithuna bisyarab, maka dia minta pula minuman. Fayurfa'u ilaihimul hamim bikalalibil hadid. Bila dia minta minuman, malaikat yang jaga neraka bawa mai dekat dia syarab, bawa mai minuman ini min hamim, daripada tembaga yang dilebok cahaya, mendidih, tembaga mendidih. Dibawa mai pula bikalalibil hadid, dengan pencangkok tu yang orang duk jual daging di market tu, cakok paha lembu gantung tu dia panggil kalalid. Arab panggil kalalid. Dia bawa mai pula ayam yang kata hamim ni, tembaga cayang ni, dicakok bekas mai tuang dekat dia. Fa idza danat min wujuhihim syawat wujuhahum. Bila mai dekat saja hamim ni, tak ada minum lagi, baru mai dekat dengan muka, rentung muka. Tak boleh bayang tuan-tuan. Tuan nak cerita apa? Nak cerita saya hidup zaman Jepun. Jepun dulu punya ada buat bukan bandingan. Neraka punya seksa ni bukan cerita Jepun. Bukan. Lagi dahsyat pada tu Tuhan nanti buat kepada orang-orang yang bantah ni. Tuang masuk dalam mulut tembaga cayang ni, hamim ni, mendidih ni, tuang masuk dalam mulut. Fa idza dakhalat butunahum qatta'at ma fi butunihim. Tuang-tuang masuk ni, sekali dengan masuk, sekali dengan putih segala usus perut dalam badan dia. Allahu akbar. Tuhan yang kita duk baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang itu. Dia sayang kepada orang yang tertentu dan dia murka kepada orang yang tertentu. Dia bawa mai macam ni. Bila minta kata lapar, dia bawa mai dhari', dia bawa mai benda berduri. Bila minta lagi, dia bawa mai benda yang bila telan tak lepas. Bila minta air, dia bawa mai tembaga mendidih. Yang apabila mai dekat, belum masuk dalam perut, mai dekat saja hangui muka ni. Bila tuang masuk, putih segala organ dalaman ni. Putih. Fayaqulun ud'u khazanata jahannam. Depa sama depa duk kena dera, duk kena azab ni, depa kata ni, kita panggil khazanata jahannam ni, malaikat duk jaga neraka ni, panggil minta tolong ni, apa ni kita duk kena teruk saat ni, apa cerita ni? Fayaqulun alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dia nampak macam ni, dia kata mana dia hadu jaga neraka ni, mai sat tolong sat kami ni, awak kami duk kena dera teruk sangat ni. Malaikat jaga neraka mai tanya depa balik. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Malaikat kata dulu masa hampa hidup atas dunia, tak ada ke orang mai duk habang tentang benda-benda ni semua? Malaikat pergi tanya dulu tu. Duk mana dulu? Duk Kepala Batai. Kepala Batai tahu mana? Kepala Batai apa, Lake Home Lakeside ku tepi tu. Bukan ada satu masjid ke tuan tu? Ayo mai tanya dulu tu. Bukan ada satu masjid apa tu yang masjid nampak lagu macam Shah Alam yang masjid. Ha kata ada tu tepi rumah kata.
Tak ada depa tak ada mai doa apa. Malaikat kata kat dia begitu. Tak ada ke apa ustaz-ustaz mai duk baca ayat-ayat Quran doa abang kata hang nanti jumpa benda ni semua, tak ada ke? Tanya tu apa dia? Sindiran. Qalu bala. Ni ayat Quran tuan-tuan, ayat Quran. Hadis ni bawa mai ayat Quran. Qalu bala. Depa jawab dekat malaikat, ada depa kata duk mai tiap-tiap malam masjid tu gila, tiap-tiap malam ceramah. Dia jawab dekat malaikat ni, dia buat begitu. Oh, dia kata kau masjid tu gila, tiap-tiap malam ceramah kan. Qalu fad'u. Penjaga neraka kata, tak apalah kalau macam tu, fad'u. Dia kata, doa bagi banyak-banyak. Dia kata, doa bagi banyak-banyak, bagi hampa boleh lepas keluar daripada tempat azab ni. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tapi nak abang satu, malaikat kata, doa hampa hari ni sia-sia. Rasa teruk kan duduk dalam ni. Lapang kan? Lapang. Mereka bagi apa tadi? Mereka bagi duri. Allah, dia kata. Lepas itu, minta air, dia bawa main air hangat berada, habis muka semua melepuh melecuk. Tolan-tolan tu dia putih orang perut. Oh, okey. Malaikat kata, lepas itu teri nak kata apa? Macam ni dia kena, dia kata, apa nak buat? Oh, okey. Malaikat kata, tak apa, macam tu macam ni lah, dia kata. Kalau macam tu, doa bagi banyak lah. Doa bagi banyak. Doa apa? Doa lah kau boleh lepas. Tapi saya nak abang satu. Malaikat kata, doa hampa hari ni sia-sia. Tuan-tuan, dahsyat dah tuan-tuan ayat Quran ni. Ayat ni. Hak kita duk bercadang nak khatam ni bulan Ramadan ni. Macam ni punya ayat duk main. Kita tak faham. Kita duk baca, tak faham. Benda future, benda hak nak jadi akhirat esok, Allah habaq siap dah. Atas dunia ni dia habaq siap dah. Hang jaga baik-baik. Hang ti kena macam ni. Kalau hang tak ikut betul-betul, hang ti kena macam ni. Tak pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qal, kata Nabi apa? Fayaqulun ud'u malikan. Ni sama-sama penduduk neraka ni. Sama-sama dia kata apa? Ud'u malikan. Dia kata payah harus cakap dengan mereka bawah ni. Panggil bos apa? Malaikat Malik. Wih. Dia ingat dia di sana esok macam dia atas dunia. Dia atas dunia ni duk pergi sembang dengan pegawai-pegawai di kaunter di semua tak settle, call pengarah. Dia ingat macam tu punya style di sana esok. Tak ada kabel, tak apa. Ini semua leceh depan ni. Macam punya call pengarah. Assalamualaikum Tok. Panggil Tok je. Assalamualaikum Tok. Apa leceh depan ni. Cakap memang confirm jelutung. Apa leceh depan ni Tok. Saya. Alamak. Dia nak try macam tu. Dia kata apa? Ud'u malikan. Dia sembang sama mereka. Dia kata, yang ni nampak ni pegawai tak boleh settle. Kita terus pergi dekat bos. Bos siapa dia? Malaikat Malik. Malaikat Malik ni siapa? Dia bos kepada malaikat yang jaga neraka. Hadis tu cerita. Ud'u malikan. Dia kata, kita sembang dengan bos terus. Panggil malaikat Malik. Fayaqulun. Ya Malik, liyuqdi alaina rabbuk. Bila mai malaikat Malik, dia berkata apa? Dia berkata, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Boleh dah abang kat Tuhan bagi kami mati bang senang daripada duduk dera macam ni. Lagu nak main bebai pula. Di neraka lagu nak main bebai. Apa ni duduk dera apa semua ni leceh, bagi mati bang lagi senang ah. Dia nak buat stay Penang di sana. Ni dia kata liyaqdi alaina rabbuk. Boleh dah abang dekat Tuhan engkau settle bang kami ni, bagi mati bang senang. Qal, kata Nabi SAW, fayujibuhum innakum makithun. Jawab malaikat Malik dekat depan ni, dia kata apa? Innakum makithun. Hampa tak akan mati. Hampa akan macam ni lah sampai bila-bila. Di sini. Dia duk ingat kalau bagi mati settle. Full stop, habis cerita dia. Dia tak kena dah dera yang tak boleh tahan ni, tak ada. Malaikat Malik jawab dekat dia apa? No. Hang akan terus macam ni sampai bila-bila. Tak mati dah hamba. Qala al-A'mash, kata hadis ni, berkata al-A'mash. A'mash ni tabi'in. Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia ni muhaddisin. Dia di kalangan ulama hadis.
Kata Al-A'mash, "Nubbi'tu anna baina du'aihim wa baina ijabati Malik ayyahum al-fa'am." Al-A'mash kata apa? Diberitahu kepada aku bahawa daripada penghuni neraka ni minta dekat malaikat Malik, minta suruh Tuhan bagi mati buang senang tu, nak boleh ke malaikat Malik jawab kata hampa tak akan mati, hampa akan kekal dalam neraka dalam keadaan kena azab ni, nak boleh ke jawab tu? Al-Fu'am, 1000 tahun baru Malik jawab. Oh, tuan-tuan, jangan main-main, jangan main-main. Cerita agama bukan cerita main-main. Nak selamat apa? Agama kata apa, ikut. That's it. Cukup. Sana siapa tak boleh tolong siapa, melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang Allah izin untuk mendapat syafaat Nabi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian dahsyat yang dikatakan azab Allah Subhanahu wa taala yang duk tunggu orang yang buat dosa di atas dunia. Baik, so dia kata masalah apa? Azab sengsara yang mengenai ke atas orang yang tidak mau berzakat harta itu, kata At-Tirmizi, telah berkata Abdullah bin Mas'ud pada sambung hadis itu, wa qala marrah qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqah sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan berkata ia telah membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pembenarannya akan ayat Quran sebagai saksi atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan firman Allah, kira-kira maknanya lagi akan dilengkarkan orang bakhil yang tidak mau berzakat itu akan harta yang dibakhilkan mereka itu, dijadikan harta itu ular pada hari kiamat. Bermula takwil ayat itu ditanggung oleh ulama tafsir sebagai harta itu ditukar menjadi ular. Baik, nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok mempunyai harta orang dengan sumpah yang bohong, insya-Allah. Lepas ni kita nak tengok macam mana dengan orang yang dia ambil harta dengan cara tak betul. Tuan-tuan, dunia akhir zaman ni 1001 benda boleh jadi. 1001 benda boleh jadi. Macam-macam sindiket ada. Melibatkan tanah, satu sindiket. Satu orang tua duk bayar hasil tanah tiap-tiap tahun, duk bayar hasil tanah tiap-tiap tahun. Tiba-tiba satu hari pi nak bayar hasil tanah, dia kata ni pak cik nak bayar hasil tanah siapa? Dia kata tanah saya. Dah ni tanah orang lain ni. Tanah orang lain ikut mana saya duk bayar tiap-tiap tahun. Dah pak cik ni dalam sistem ni tanah orang lain. Ada kawan main dah kot tengah. Tanah tu tukar milik tanpa pengetahuan dia. Tentu jadi hak orang lain. Boleh jadi, tuan-tuan. Boleh jadi benda macam ni. Pasal apa? Tak tahu. Orang dah tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh buat 1001 benda. Share partner, rakan kongsi, menyaga. Buka satu bisnes, buat satu perjanjian. Di antara dua orang ni buat satu perjanjian. Dia kata kita ambil turn setahun seorang run bisnes ni. Bisnes ni hang dengan aku. Dia kata tahun ni bagi aku run. Aku jalan sampai bulan Disember, 31 bulan Disember, aku hand over dekat hang. Hang pula jalan setahun. Tahun lagi satu bagi mai kat aku pula jalan. Okey. Tiba-tiba bila sampai bulan 12 cukup tahun, dia ni pun mai nak minta nak ambil turn dekat dia. Dia kata ni apa dia? Turn apa? Dia buat lagu tu. Turn apa? Dia kata ni lah kita punya bisnes ni kan kita dah janji hari tu. Kata hang jalan setahun, lepas tu bagi kat aku setahun. Dia kata pasal apa pula? Hak ni hak aku punya. Dia main lagu tu. Depan-depan boleh bohong. Ni hak aku punya. Pasal apa pula hang pula nak main ambil ni bisnes aku. Tak percaya pergi check lah form 49 apa semua, daftar syarikat apa semua, nama hang ada ke? Dia ni pula hamba Allah ni tak tahu apa. Bagi percaya lagu tu ya. Apa form-form apa pula, mana aku tak pernah tahu selama ni. Dia kata mana boleh tak tahu. Menyaga mesti ada daftar syarikat semua, mesti ada share partnership semua mesti ada. Ni hang tak apa, jom tak apa aku tolong ambil bagi kang, ambil buka-buka tak ada nama kau ni. Masa dulu nak start, keluar duit sama banyak, seorang 50%, hang bawa keluar 50, aku keluar 50. Dia ni jalan dulu setahun, tiba-tiba
Dia jadi macam mana kata hilang hak dia dapat kat kau ni. Dokumen membuktikan dia ni tak ada hak dapat kat kau ni. Sedangkan benda tu berlaku secara tipu. Duk jadi dalam masyarakat kita hari ni. Duk jadi. Abang dengan adik buat menyaga pun jadi. Abang dengan adik buat menyaga daripada company tak ada apa ni. Start dua beradik buat menyaga, company dah jadi besar, tiba-tiba dalam borang daftar syarikat nama adik tak ada. Abang pas dekat anak dia je. Adik pergi jumpa abang, dia kata abang ni macam mana ni, kita sama-sama buat benda ni dah 10 tahun dah. Ni macam mana? Dia kata aku tak tahu, tu hampir sembang anak aku. Tuan-tuan, orang sudah tidak takut Allah. Bila tak takut Allah, benda ni semua Quran, hadis sudah mai bagi tahu tentang benda-benda ni semua. Lagi satu hak kita dah gazet pada bulan lepas apa dia? Pi tuduh orang pula dah. Dia pi tuduh orang kata hang ambil harta aku secara tak betul. Dia kata, sedangkan kau tu tak ambil pun. Dia pi tuduh kata kau tu ambil. Benda ni sampai ke pengadilan. Yang saya gazet bulan lepas, macam mana nak jadi? Jadi kepada sahabat Nabi yang disebut sebagai akan masuk syurga tanpa hisab. Kenal kat dia sampai pi dekat khalifah kes ni, dan kesudahannya khalifah menjatuhkan hukum. Tajuk yang akan datang insya-Allah kita akan tengok pula cerita syurga. Dia akan main dekat kita cerita macam mana orang yang last. Orang yang last, siapa dia? Wallahu a'lam. Dia last keluar daripada neraka untuk masuk syurga. Dia keluar dalam keadaan merangkak, dalam hadis kata, hadis sahih. Dia keluar dalam keadaan merangkak. Tuhan kata dekat dia, okey, boleh pergi syurga lah ni. Dia pun pergi. Dalam hadis kata apa? Sambil duduk berjalan pergi tu, sambil wa yukhayyalu, dia mengkhayalkan. Dia kata aku last dah ni. Tak ada apa dah pasal. Dia patah balik. Abang kat Tuhan dia kata, saya nak pergi duduk tang mana? Dia kata ni dah last dah. Penuh dah pasal ni. Kita nanti baca hadis tu, kita nanti baca. Dengar macam cerita. Dah, hadis sahih. Hadis sahih. 3 kali. Kali ketiga Tuhan kata kepada dia, hampir tengok tempat yang dapat hang ni hari ni hampir dapat tempat seluas dunia dan 10 kali ganda. Kalau dia kata luas kepala batas pun cukup lah. Kan? Dah kalau Tuhan kata lah ni, hang ni tempat hang dalam syurga ni, hang tahu kepala batas tau, kepala batas 10 kali ganda tu bagi. Tu pun kita dah tak boleh nak bercakap dah. Kepala batas 10 kali ganda dunia. Dunia ni 10 kali ganda dunia. Dan hadis tu kata apa? Itu adalah kepada orang yang last masuk syurga. Dapat banyak tu. Hadis itu hadis sahih. InsyaAllah kita akan baca lepas raya. Itu. Lepas raya ni dia tak tahu bila, tuan-tuan. InsyaAllah lepas raya. Panjang umur, lepas raya. Bila tu tak tahu lagi. Begitu. Lepas itu dia akan main dalam tajuk akan datang, tuan-tuan. Dia nak cerita tentang betul-betul yang kata kejayaan yang hakiki itu apa? Kejayaan itu apa? Adakah kejayaan itu diukur dengan harta yang banyak? Berjaya. Dia ni berjaya, tuan-tuan. Lah ni duk tengok kes scam. Kan? Wih, cikgu pencen kena scam 1.4 juta. Yang main dia jadi cikgu apa dulu ni? Dia ada duit 1.4 juta. Dia kena scam 1.4 juta. Kita tahu, wih, aku pun cikgu juga. Sebab aku tak ada banyak tu. Tuan, tu yang kata, adakah kejayaan dalam Islam disukat dan diukur dari segi duit ada banyak mana? Adakah kejayaan ini disukat dari segi anak yang berjaya? Anak ada 7 orang, 7 pengarah. 7 pengarah, paling koman Jusasi. Takut, tuan-tuan. Adakah itu ukuran kejayaan? Adakah diukur dari segi bisnes yang berjaya? Bisnes dia boleh generate duit ni million. Bila mai COVID, bila kita sembang dengan dia, kita tanya, Datuk lah gaya-gaya ni. Kan? Kita tanya, Datuk, overhead untuk sebulan berapa tu? Jangan duk tanya, saya pun seram ni lah. Dah lah, kita kata lebih kurang berapa tu?
10 million ada. Dan 30 ada. Tu dia tuan-tuan. Overhead. Dia nak bayar gaji, nak bayar rental, dia nak bayar macam-macam tu. Sebulan dia kena ada 30 million. Bayangkan bisnes dia besar mana. Adakah itu ukuran kejayaan pada agama? Adakah ukuran kejayaan itu dilihat dari segi dia ada berapa banyak rumah anak yatim? Dia ada berapa banyak ma'had tahfiz? Adakah itu ukuran kejayaan? Dia akan mai kat kita dalam tajuk yang akan datang lepas raya, insya-Allah. Semua tu dia akan tengok. Dan macam mana pula kalau sekiranya khairat, kebaikan yang dia buat itu bersumberkan daripada duit rasuah. Masa dia kerja dulu, dia ada banyak pintu-pintu rasuah. Yang ni mai ikut tepi, yang ni mai ikut kanan, yang ni mai ikut kiri, yang ni mai ikut belakang, duk jolok mai. Ni semua duk mai ni, dia panggil pendapatan hiliran. Dia panggil ini semua pendapatan hiliran. Hak tu semua tu bila habis, dia nak bersihkan duit tu. Dia buat ma'had tahfiz, dia buat rumah anak yatim, dia bagi bulanan sana sini apa. Adakah itu boleh mengkelorok dosa-dosa dia? Adakah dia boleh kelorok dosa dia dengan duit tu daripada sumber haram, tapi dia pergi buat benda-benda baik? Adakah benda tu boleh mengkelorok dosa dia? Ini tajuk yang akan datang. Menarik tuan-tuan. Kupasan agama ni cukup menarik. Lepas tu dia akan main, selepas habis cerita surah Al-Ma'idah apa semua ni, dia akan main pula kat kita tentang tafsir surah An-Nisa. Dia main pula tafsir surah An-Nisa ni pula, dia nak main cerita pasal orang sakit pula. Yang ni lagi menarik. Apa Quran kata tentang orang sakit, apa kita kena buat, apa orang sakit macam mana, apa hadis yang main berkaitan dengan cerita orang sakit. Benda ni semua akan datang pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Baik, lepas itu satu pengumuman. Saya ada Masjid Abdullah Fahim dengan satu travel agent, nama dia MIM Travel. MIMM. Dia tak ada sini. Dia base di Kuala Lumpur dengan di Melaka. MIM Travel, MIMM. Dia ni joint venture dengan masjid. Bersempena dengan dia nak main buka satu cawangan travel agent dia di area Kepala Batas ni. Dia nak buat satu kursus perkenalan kalau nak pergi bahasa ni satu hal. Kursus pengenalan, nak memperkenalkan MIM Travel di kawasan ni. Dia minta saya conduct satu briefing tentang umrah dan haji. Pasal pada minta saya, pasal tahun lepas saya pergi dengan dia. Tahun lepas saya dengan keluarga, dengan kawan-kawan pergi umrah dengan mereka ni. Dengan MIM Travel, saya puas hati dengan dia punya servis. Dia jaga elok, memang puas hati, sebagai nak balas jasa dia. Pasal dia jaga elok punya pasal, nak balas jasa dia, saya pun setuju untuk menjadi jurucakap dalam ruang lingkup nak menceritakan tentang umrah dan haji. Majlis akan diadakan pada 2 hari bulan 3, hari Sabtu, 9 pagi sampai 12 tengah hari, insya-Allah. So saya punya isi kandungan dalam frame tu, kita akan start dengan mengenali Kaabah. Lebih kurang macam tu. Mengenali Kaabah. Setiap penjuru Kaabah apa semua tu kita nak cerita apa dia, asal usul dia apa, part mana yang berasal daripada syurga, Hajar Aswad, Makam Ibrahim, itu asal daripada syurga. Kita akan cerita. Dan kita akan bawa sebelum nak main kursus umrah haji ni, nak cerita tentang adakah kita orang Islam ni sembah Kaabah. Ramai orang pergi haji, pergi umrah, dia jadi confused. Dia duk ingat dia sembah ketua Kaabah tu. Jangan. Falyabudu rabba hazal bait. Quran kata maka hendaklah kamu sembah rabba hazal bait, Tuhan rumah ini.
Kita bukan sembah ketua tu. Kalau tidak kita sama dengan geng hak duk sembah batu ni. No. Kita sembah Rabb Hazal Bait. Tuhan rumah batu ini. Kita nak bawa ke situ. Kita nak cerita juga dalam kursus tu nanti, dalam taklimat tu nanti, yang orang duk tembak pipi di dinding Kaabah, pergi duk bubuh dada kena dinding Kaabah, adakah itu bersabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan cerita esok. Kalau ya ada hadis, apa status hadis itu? Supaya apabila kita duduk, kita akhir baru kita bagi praktikal dia. Praktikal nak buat umrah dengan praktikal haji ini, yang ni very simple, tak ada apa. Nak pergi duduk kursus sampai berminggu-minggu, nak abang benda, tak payah. Yang tu abang sekali lalu aja. Tapi kita nak pergi buat ibadat tu kena bagi betul dulu. Cerita dia, tuan-tuan dijemput hadir yang tu ya, yang nak abang panjang tu. Tuan-tuan dijemput hadir, kepada sahabat-sahabat yang nak rakam, boleh rakam, tak ada masalah. Boleh rakam, tak ada masalah. Benda ni tidak berorientasikan komersial, tak ada. Okey, kita share apa cerita yang berkaitan dengan umrah dan haji. Kita manfaatkan tempoh masa 2 jam lebih kurang tu untuk benda tu. Cuma depan ni saya dipahamkan, kata depan nak selit sikit tengah tu, nak buat kuis, siapa akan tanya, siapa boleh jawab, nak bagi hadiah apa tu, dia punya pasal. Yang tu saya tak tengkut. Saya punya kerja ialah nak cerita, nak bagi clear picture tentang ibadat umrah dan haji. Lagi sekali, 2 hari bulan 3, hari Sabtu. Hari Sabtu masjid ni ada pekan hari. Ada pekan hari, jadi sambil nak main dengar, bawa duit lebih sikit. Kau boleh beli kebab ke apa ke hari tu. Okey? Dan kita akan buat di ruang semayang ni. Kita akan buat di ruang semayang ni, akan ada replika Kaabah, dan saya akan pakai big screen 2 biji untuk nak explain tentang benda-benda ni semua. Jadi tuan-tuan, saya tak pernah buat tentang kursus umrah haji, saya tak pernah buat kepada mana-mana syarikat. Tak pernah buat. Memang saya tak mau involve dalam benda ni. Tak mau involve. Yang ni, saya susah pasal mereka dah berjasa kat saya. Saya nak balas jasa. That's it. Okay? Lagi sekali, tuan-tuan dijemput pada 2 bulan 3 tahun 2024, hari Sabtu pukul 9 pagi. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.